Produk pengguna ialah barang akhir yang dibeli oleh pengguna untuk kegunaan perseorangan atau boleh digunakan terus. Produk pengguna juga disebut sebagai barang akhir atau produk yang dibeli oleh individu atau isi rumah untuk keperluan peribadi. Proses pembelian produk melibatkan 5 peringkat seperti yang berikut. Pada peringkat awal sebelum membeli sesuatu barang, pengguna perlu mengenal pasti barang yang hendak dibeli dapat memenuhi kepuasannya ataupun tidak. Pada tahap ini, pengguna perlu mengenal pasti apakah sebenarnya yang diperlukan. Keperluan ini boleh terhasil daripada dua rangsangan, iaitu daripada dalaman serta luaran. Sebelum pengguna memulakan proses pembelian, dia mesti mengenali keperluan fungsional atau emosi. Keperluan fungsional adalah keperluan berdasarkan utility produk untuk melaksanakan fungsi tertentu. Manakala keperluan emosi atau hedonik didasarkan pada keinginan pengguna untuk membeli produk atau keperluan emosi yang lain. Proses pembelian produk pengguna yang kedua adalah mencari maklumat. Mencari maklumat adalah penyelidikan asas yang dilakukan oleh pengguna untuk menentukan pembekal dan produk mana yang menawarkan penyelesaian kepada keperluan mereka. Proses ini melibatkan wang, masa dan tenaga. Carian maklumat termasuklah proses dalaman dan luaran. Penyelidikan dalaman adalah pengalaman masa lalu. Ini adalah perkara biasa dalam pembelian impuls di mana proses berkembang dengan cepat. Manakala penyelidikan luaran adalah penggunaan sumber lain seperti internet serta berunding dengan pengguna-pengguna yang lain. Proses pembelian produk pengguna yang ketiga ialah menilai alternatif. Peringkat konsumer menggunakan maklumat yang didapati untuk membuat pilihan alternatif bagi membuat keputusan belian sesuatu produk. Hal ini melibatkan proses meletakkan pemberat dan pilihan keutamaan terhadap produk yang hendak dibeli. Berdasarkan kepada semua maklumat yang diperolehi, individu berkenaan boleh membuat penilaian dari segi kepentingan, tahap kepuangan, ciri-ciri produk, kepercayaan terhadap jenama dan tahap kepuasan yang bakal dimiliki. Sekiranya individu berkenaan berpuas hati dengan penilaian yang telah dibuat, maka pembelian akan dilakukan. Proses pembelian produk pengguna yang keempat pula adalah membuat keputusan pembelian. Ia adalah tahap di mana pembelian dilakukan atau urus niaga berlaku antara penjual dengan pembeli. Penilaian pembelian oleh pengguna bergantung kepada pengguna sendiri atau situasi pembelian. Pembelian dilakukan selepas persetujuan dari dua pihak, iaitu dari aspek harga dengan barang yang hendak dibeli. Pada ketika ini, pelanggan telah menentukan bahawa penyelesaian tertentu mewakili nilai terbaik untuk wang mereka. Proses pembelian produk pengguna yang terakhir ialah gelagat selepas pembelian. Peringkat konsumer mengambil langkah-langkah selanjutnya selepas pembelian dibuat bagi memastikan sama ada keputusan belian yang dibuat betul atau salah. Merujuk kepada gelagat pengguna selepas membuat pembelian, ia biasanya dibincangkan bersama cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap dan perilaku seseorang tidak selaras. Ia juga merujuk kepada perasaan tidak puas hati pengguna selepas membuat pembelian kerana terdapat barangan yang lebih baik berbanding dengan barangan yang dibelinya. Sebagai contoh, individu berkenaan telah membeli motosikal terpakai jenama Bonde Nas.
Tetapi rupa-rupanya beliau boleh memiliki motosikal terpakai jenama Honda dengan harga yang lebih murah. Sekian sahaja penjelasan daripada kami tentang proses-proses pembelian produk pengguna. Sekian, terima kasih.